Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Herul? Alhamdulillah sihat. Sihat Okey. Kita pasca suazah ni lah dah biasa sangat berada dekat lab ataupun fakulti buat kerja depan komputer kan. Tiba-tiba ada arahan kawalan pergerakan ni. So, apabila arahan kawalan pergerakan ni, so apa benda yang patutnya pasca suazah ni ready? Contohnya sebelum ni buat kerja dekat fakulti dan sekarang nak buat kerja kat rumah. So apa benda yang perlu disediakan? Disediakan Rasanya yang disediakan semua tu dah ada lah. Laptop apa semua kan. Cuma rasanya strategi dah kena tukar. Rasanya strategi. Contohnya strategi kalau dekat rumah ni biasanya kalau kita nak menulis kat rumah ni, halangan tu akan datang dari anak-anak lah kan. Kita nak menulis tu biasalah kan budak-budak kecil kan. Betul. Strategi tu kena ada lah. Maksudnya kita tulis selepas orang tidur, and then waktu diorang berehat, kita ambil masa sikit, kita curi masa, kita boleh menulis tesis. Dan dari segi apa nak sediakan tu, saya rasa semua dah ada lah. Okey. Strategi tu sekarang ni. Dulu mungkin kalau dulu pergi fakulti, tentulah anak-anak tak ada apa semua kan. Betul. Tapi sekarang ni kita dah terperap dalam rumah. So jadi tu strategi kena tukar. So macam saya cakap tadi lah, strategi. So bukanlah kata anak-anak ni ngacau. Tidak, itu tanggungjawab kita. Cuma secara realitinya, kalau kita buka laptop tu, nanti mulalah dia orang. So kan? apa nasihat tu supaya nak boleh fokus tu? Pilih masa yang sesuai lah. Pilih masa sesuai. Pilih masa sesuai. Anak-anak dah, orang kata dah berehat, anak-anak pun dah tidur, kita pun ambil masa. Berkorban tu tak kena berkorban lah. Maksudnya mungkin saya akan rasa penat. Saya pun dah rasa dulu. Tapi itu yang saya kata, PhD ni once kita dah register tu kita kena habiskan. Kena habiskan Okey, sekarang ni pernah tak pengalaman sebelum ni ada kena buat kerja dari rumah ke apa kan? So ada tak pengalaman doktor sebenarnya? Ada tu banyak lah. Cuma kita ni orang lelaki bila buat kerja kat rumah kita ada lah. Okey. Kalau kita buat tesis apa semua, dia lah take care anak kan. Itu pengorbanan dia lah. Terima kasih banyak kat rumah saya lah. Saya ni kalau nak ikutkan tu challenges lain PhD tu kalau nak bandingkan dengan rakan-rakan lain tak sebanyak orang lah. Saya ni banyak dipermudahkan lah. So kalau contohnya pengalaman kerja kat rumah banyak lah sampai sekarang kerja kat rumah kan. Okey. Rumah dia banyak faham lah. Dia jaga anak-anak, dia take care anak-anak. Masa tu kita ambil masa lah, kita siapkan semua tesis kita. Tapi macam saya selalu cakap lah, nak nulis tesis ke, artikel ke, yang paling antara benda yang paling penting sekali, masa. Bila masa satu, bila masa yang kita fresh otak kita nak menulis. Nombor dua, bila yang kita lapang. Dalam lockdown ni, nak tak nak kita kena pilih strategi yang tepat. Macam saya cakap tadi, masa. Bila kita boleh fokus lah tanpa kita spend masa dengan family kita. Tanpa orang kata, dah lepas tanggungjawab kita dengan family, and then kita boleh tulis kita punya thesis. So kesimpulannya kita sempurnakan dulu lah tanggungjawab kita dulu. Baru cool down, relax, baru kita buat kerja kita lah. Ya betul, and then kurangkan pergi dapur lah. Pergi dapur ni selalu kan. Itulah. Macam mana pengalaman ni? Dah 5 hari ni. Pergi dapur selalu ke? Kita duduk rumah ni dia banyak ni. Dia kalau kita dekat office kita mungkin orang kata tempat makan jauh kan, jangan ingat. Kalau kau dulu buka Facebook tengok makanan kan. Sekarang ni makanan depan rumah. Bukan depan rumah, depan mata. Depan mata So itu pun yang ada gangguan juga tu. So basically rakan-rakan yang nak nulis tesis waktu lockdown ni itulah yang saya nasihatkan, pilih waktu yang sesuai. Sebab kita nak tak nak kena akui yang masa dekat rumah ni kena spend banyak masa dengan family sebenarnya. Betul. Kan? Sebab dia orang ada depan mata kita. But at the same time, tanggungjawab sebagai postgrad tu tak boleh lagi. Betul. So the best thing, macam saya ulang benda ni lagi sekali, masa. Pilih masa yang sesuai. Pilih masa sesuai. Okay. Sebab yang lain kalau kita kata nak disediakan tu semua dah ada kita lah. You have the disciplines, you have the commitments, right? You have the orang kata semangat nak menulis tu, semua tu dah ada lah. Kan? Tapi sekarang ni masa pula.
Masa bukan semua ada. Betul, satu soalan daripada saya, selalunya bila buat PhD kita berada setengah-setengah lah, berada dalam lab, buat lab semua kan, dan setengah-setengah juga akan ambil data dari luar. So dalam waktu-waktu begini, so sebabkan tak boleh buat aktiviti luar tu, apa antara aktiviti yang sepatutnya kita buat lah dalam research tu, yang bahagian mana yang mungkin dicadangkan fokus lah, sebab tak boleh ambil data dah, tak boleh buat eksperimen lah. So apa cadangan doktor? Ya, penulisan yang tak melibatkan data. Penulisan yang tidak melibatkan data, okey. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 tak melibatkan semua benda tu. You can write your SLR. Tak payah data, you only database. Okey. So kalau ada yang dah buat dah tu, strategi. Kalau ada buat lagi satu. Buat lagi satu kan? Okey. Simple. Simple je. Betul. Tadi doktor cakap ada yang dan macam yang saya buat sekarang lah, yang selalu saya buat sekarang, bila saya buka balik penulisan saya yang lama, dan saya tambah baiklah penulisan yang ada sekarang. So boleh semak-semak baliklah penulisan kita chapter 1 to 3 kan. Walaupun tersangkut kat chapter 4 tak boleh ambil data apa semua. Semak balik dalam masa yang sama boleh mencipta artikel-artikel yang baru kan. Okey. Dr. Hairul tadi ada berkongsikan tentang ada yang orang susah nak dapat fokus kan, lari fokus kan. Dalam buat kadang-kadang nak tulis tapi buat kerja lain kan. Bukan saja kat rumah, dekat fakulti pun dekat office pun sama juga kan. So ada tak nasihat untuk boleh fokus untuk buat kerja PhD ni? Fokus PhD ni berbalik pada diri kita lah. Satu, saya rasa disiplin tu kena ada. Dan saya tak nafikan lah, tak nak sekarang ni zaman ada social media apa semua kan. Orang kata, apa orang panggil ni, distraction tu takkan ada lah kan. Dia benda-benda ni kita akan start guna bila kita dah tak ada idea. Satu, bila otak dah letih. Bila otak dah letih ni, mulalah idea tak datang. So nasihat saya macam ni, kalau benda-benda ni terjadi, benda yang selalu saya buat, jangan lawan. Maksudnya jangan paksa otak tu bekerja lagi. Maksudnya ambil rehat kejap, yang you rasa selesa, otak tu dah segar nak berfikir balik, dan baru sambung. Kalau you paksa otak tu bekerja dalam mana keadaan dia letih, then you akan berterusan buat benda ni. Maksudnya you akan terus main Facebook masa tulis tesis, you akan terus tengok video masa you main tesis, masa you tulis tesis. Let the brain, your brain rehat kejap, alright, ambil masa dia, and then dah segar baru tulis balik. Mereka you menulis dalam 1 jam yang you rasa otak you sehat dan segar dan fresh, berbanding daripada you paksa otak you bekerja 2 jam dalam mana keadaan dia letih. You tak boleh kerja pun sebenarnya tapi you paksa. Betul. So antara rehat tu apa aktiviti yang selalu Dr. Hairul buat lah? Facebook lah. Facebook juga. Tapi macam mana nak kontrol tu? Kadang-kadang memang kita nak rehat kan. Rehat kejap lah setengah jam kan, 15 minit kan. Tapi itu yang terlebih masa je rehat tu. Ya, for me disiplin lah. Disiplin. You kena ada disiplin dengan semangat nak menulis tu. Dua benda ni tak ada. Habis berterusan lah kita main Facebook. Main Facebook ni saya tak nafi kan. Semua orang ada main Facebook kan. Semua kita ada. Saya orang main Facebook. Tak ada lagi gerak main Facebook. Tapi kerja saya siap. Maksudnya sekarang disiplin, komitmen, semangat menulis tu kena ada. So kita tetapkan. Katakan kita nak main Facebook setengah jam. Masa tulis tu kata nak main 5 minit setengah jam. Lepas setengah jam tulis lah. Masalah. Kan? Kita tak boleh kata kau jangan main Facebook masa tulis tesis. Tak ada. Tak boleh macam tu. Zaman sekarang kan macam tu dulu ni. Sekarang banyak orang kata kemudahan ataupun entertainment yang kita boleh guna. Yang sebenarnya walaupun kita tengok the bad side of this thing, boleh distract punya thesis semua. Pada saya dia satu benda yang boleh merehatkan minda kita semasa kita tulis thesis. Okey. Menarik ni. Boleh merehatkan minda Facebook. Okey.
ada tak tips-tips Dr. Hairul lagi untuk penulisan tesis terutama tentang systematic review tu lah. Ada tak tip-tip ringkas yang orang kata masih sukar apa semua kan? Mungkin mereka tak biasa ke apa, mungkin bagaimana, apakah benda perkara pertama yang awal-awal nak membiasakan diri supaya menulis artikel ni sebenarnya? Dia macam ni lah, the best way untuk kita belajar tulis artikel adalah apabila kita merujuk kepada past publish artikel. Kita kena dapatkan artikel yang dah terbit. Dan sudah tentulah kita, kalau kita nakkan kualiti, kita cuba dapatkan artikel-artikel daripada website dengan Scopus. Okey. Saya tidak kata yang artikel yang non-index ni tak bagus, tidak, kita tak boleh cakap macam tu. Sebab dia macam ni, bila kita pergi dekat, kita dapatkan artikel dari website dengan Scopus, dia punya kualiti tu dah control. So kita dah tentu dapatkan contoh yang baik daripada sana. So berbalik kepada saya punya advice tadi, cuba dapatkan artikel yang bagus daripada Scopus ataupun Web of Science supaya kita boleh dapatkan satu contoh yang baik, and then based on that contoh kita baca, kita cuba replicate penulis punya idea dalam kita punya penulisan. Replicate, not copy paste, dua benda yang berbeza. Right? Replicate, kita ambil replicate idea dia, alright? Idea dia tapi dengan cara kita masukkan dalam penulisan kita. That's the best way untuk start menulis artikel lah. Instead daripada you nak tahu you ya. Idea tu instead daripada macam ni, instead daripada you masih ya. Tak, idea adakah bermaksud maksud susunan format dia, cara dia menulis ke? Adakah itu maksudnya? The whole thing. Macam mana dia tulis format dia, macam mana dia menulis, gaya penulisan dia, idea dia macam mana. But the idea is daripada artikel tu. Tapi the way kita demonstrate idea tu dalam kita punya artikel is based on our own style. Itu maksudnya replicate idea. So daripada kita duduk dekat depan laptop, you know, lepas tu kita berfikir aku nak tulis introduction macam mana So kita dapatkan tips daripada orang ni dapat. Memanglah bagus dapatkan tips tu, tapi cara nak menulis tu, the best way adalah you kena dapatkan publish artikel yang mungkin berkaitan ataupun yang sama dengan kajian you replicate the idea. Ya, itu yang the best way lah. Saya dulu mula-mula belajar tulis artikel dulu macam tu lah saya buat. Sebab saya nak dapatkan daripada expert. Saya tahu memang susah. Sebab apa? Bukan sebab dia tak nak layan saya. Sebab dia orang sibuk. Masing-masing sibuk dengan kerja masing-masing kan. So we need to be fair to them. Kan? So apa yang saya fikir dulu, nak dapat daripada orang-orang susah, baik aku pergi cari artikel yang bagus, aku replicate dia punya idea dalam artikel aku. Replicate, not copy paste. Okey. Selain daripada tu, ada tak pesanan untuk pasukan Swazah yang tak tahulah mungkin 14 hari dan dengar-dengar mungkin akan di-extend lagi, apa nasihat Dr. Hairul kepada pasukan Swazah semua? Swazah nasihat saya rumah lah. Rumah jangan keluar. Kita pun nak keluar sekarang ni pun seorang ni boleh keluar kan. Betul. Sebaiknya ketua isi rumah kan. So ketua isi rumah pun belajar-belajar lah jenis sayur macam mana, jenis ikan. Saya dah silap lah beli bawang. Rumah saya beli bawang merah. Saya beli bawang kecil kan. But that's the context of tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia dan ahli keluarga lah. Dari segi konteks kita sebagai pelajar, I think you know this 14 days dan kemungkinan extended lagi, I think it give us a good opportunity lah. A good opportunity, a big opportunity actually untuk kita fokus kepada kerja kita, fokus kepada tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar untuk kita progresskan dengan lebih advance kita punya thesis dengan research. I think this is a good opportunity. Kita selalu berfikir, mungkin kita antara kita mungkin dulu selalu imagine kan, kalau lah aku dapat cuti 14 hari, kalau lah aku dapat cuti sebulan kan boleh lah fokus kat thesis. Betul. Inilah masa dia. Inilah masa dia kan. Kita dah dapat dah. Kita dah dapat dah. So, yeah, I think nasihat saya dalam konteks sebagai rakyat Malaysia satu, dalam konteks sebagai pelajar postgraduate satu, itulah saya rasa nasihat saya rumuskan sikit tadi pada Dr. Hairul terangkan. Yang pertama dia tentang cari masa sesuai lah bila di rumah ni, sebab kita banyak tanggungjawab, cari masa sesuai untuk buat kerja kita. Dan yang keduanya
kerja-kerja kita yang di luar terpaksa ditangguh, buat kerja-kerja yang boleh dibuat depan komputer, contohnya chapter 1 to 3 ataupun artikel-artikel yang tak perlukan data. Okey. Dan yang ketiganya tanggungjawab kita lah kerja teruskan, sebab memang kita impikan sebenarnya kan, kalaulah kita diberi masa boleh fokus kan. So Allah dah bagi dah ni, inilah masanya. So kita perlu gunakan dengan baik. Okey, akhir kata Dr. Hairul ada tak? Last. Ya, tak jelas dia punya connection. Akhir kata daripada Dr. Hairul. Oh, okay. Right, so untuk semua postgrad, untuk semua follower MPWS, I hope the best for your study, good luck for your study. So during lockdown ni, kita just ikut apa instruction daripada government. Dan I think instead of thinking about the negative sides of this lockdown, I think we need to think the positive side as the positive side of the lockdown. I think within the scope of postgrad student, kita ada banyak masa untuk kita isikan dengan research dan penulisan tesis. Itu saja. Okey, itu saya Dr. Hairul, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.